Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini saya akan sharekan satu video cara-cara untuk merakam video menggunakan telefon. Jadi sebelum kita membuat apa-apa video, kita mestilah memperkemaskan penampilan kita dulu. Jadi kita perlulah touch up muka kita sedikit dengan bedak compact. Okey, peranan bedak compact ni amat penting untuk menjadikan video kita ataupun keterampilan kita menjadi lebih bagus. Okey, pada mulanya saya terjebak dengan dunia YouTuber ni pada bulan April 2020. Okey, pada mulanya saya merekodkan video masakan saya menggunakan telefon. Saya sarankan untuk YouTuber pemula anda menggunakan telefon dahulu. Jika selepas beberapa video anda nampak anda boleh maju ke hadapan menggunakan telefon, anda boleh menggantikan kamera telefon anda kepada kamera yang lebih canggih. Contoh bagi saya sendiri, saya mengambil masa selama 8 bulan untuk video YouTube saya monetize. 8 bulan bukan masa yang singkat. Jadi selama 8 bulan tiada bayaran apa-apa daripada YouTube. Karya ber-YouTube ni sebagai part time. Jadi siang anda kerja, malam anda rekod video dan publishkan di YouTube macam saya lakukan sekarang ni. Okey, disebabkan pada awal dahulu saya merekod video menggunakan telefon, jadi saya akan kongsikan tip-tip merekod video menggunakan telefon. Pertama sekali, download app Camera HD. Sebab apa kita kena download app Camera HD? Sebab kebanyakan telefon kita seperti telefon Android ni, kebanyakan kamera dia tak support untuk HD. Video yang direkod kadang-kadang tak jelas. Apabila anda mendownload app Camera HD, anda akan menghasilkan video yang berkualiti. App yang saya masukkan ialah app Open Camera. App Open Camera ni, kamera dia lebih HD dan lebih jelas. Okey, bagusnya app Open Camera ni, kita boleh set jenis fokus yang kita nak. Kita boleh set fokus dia yang jenis tak berubah-ubah ataupun fokus yang jenis berubah-ubah. Seperti kita buat pergerakan yang banyak, kita melakukan aksi-aksi memotong bawang, fokus tu akan ikut setiap pergerakan kita. Okey, biasanya kamera basic di dalam phone kita ni tak ada fokus-fokus macam tu. Jadi fokus ni boleh didapati di dalam Open Camera app. Salah satu ciri penting Open Camera ni, dia ada exposure control. Exposure ni kita boleh kontrol banyak mana cahaya boleh masuk ke video kita. Tip yang kedua ataupun perkara penting yang kedua yang kita kena tahu ialah lighting. Lighting amat penting untuk menghasilkan video kita yang jelas dan berkualiti. Kalau lighting tak cukup, video kita akan nampak suram dan pecah-pecah. Apabila video kita pecah-pecah, kita sendiri pun confuse sama ada bahan tu tepung ke, garam ke. Sebagai YouTuber pemula, saya menggunakan lighting budget. Okay, lighting budget, anda boleh lihat di atas ni ya. Saya meletakkan 2 lampu LED betul-betul di atas tempat kerja saya ataupun tempat saya merekod video. Okey, kalau anda ada bajet yang lebih, anda bolehlah beli studio lighting ya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kalau tanpa lighting yang bagus, bagaimana video kita direkam. Okey, ini tanpa lampu LED di atas. Dan apabila saya tutup lampu lighting studio, kita hanya bergantung kepada satu lampu saja, video kita akan suram macam ni dan hasil video akan nampak pecah-pecah. Okey, nampak tak perbezaan dia? Kalau anda kreatif, anda boleh pasang lampu LED ni banyak pun tak apa di atas untuk menghasilkan pencahayaan yang cukup untuk video kita. Untuk lampu LED ni, saya hanya habiskan RM30 untuk dua-dua lampu. Untuk satu set lampu LED bersamaan dengan RM15. Untuk sistem wiring pula, saya cuma masukkan wire daripada lampu satu dan lampu kedua. Bila saya on, dua-dua lampu akan menyala. Jadi saya hanya menggunakan wire macam ni dan soket plug. Okey, bila saya nak pakai lampu LED saya cuma masukkan plug dan saya on saja. Okey, bila kita tak pakai, kita tutup lampu. Okey, untuk lighting studio pula, saya beli
set lampu ni di Shopee. Harga dia lebih kurang RM70. Untuk ni saya dapat sekali box ni dengan kaki set lah, cuma tanpa mentol. Mentol kita beli asing. Lampu soft light ni sangat penting untuk pencahayaan kepada kita. Okey, untuk ni untuk set lampu studio light, dan saya akan terang pula pasal mentol dia di dalam. Bab ni anda boleh dapati di kedai-kedai kamera sahaja, di kedai-kedai hardware dan di kedai-kedai pasaran tak ada jual. Harga dia boleh tahan lah, satu bab ni lebih kurang RM150. Okay, bab ni memang terang, sesuai untuk pencahayaan yang kuat. Bab dia memang besar, baru daripada muka saya. Ni pun bab LED juga, tapi dia punya kuasa terang tak berapa terang kalau dibandingkan yang bab yang besar ni. Bab ni boleh yang kecil ni boleh dipati di pasar-pasar raya biasa. Okey, penting ke kita melabur duit sikit untuk membeli lampu yang mahal? Jawapannya sangat penting. Sebab biasanya YouTuber pemula membuat video secara part time. Siang bekerja, malam-malam baru merekod video. Okey, jadi di malam hari macam mana kita nak dapat cahaya matahari yang semula jadi? Tak ada kan? Jadi lampu yang sangat terang amat penting untuk video kita. Perkara yang ketiga yang perlu anda tahu ialah susunan tripod. Tripod yang saya gunakan semasa menjadi YouTuber pemula ialah tripod yang dibeli di kedai-kedai gadget sahaja. Tak perlu menggunakan tripod yang mahal. Okay, tripod yang biasa-biasa macam ni sudah memadai untuk support kita punya telefon. Jadi anda tidak perlu menghabiskan ratusan ringgit untuk membeli tripod yang lebih canggih. Bagi saya ini sudah memadai. Tetapi kekurangan tripod ni, dia tidak boleh adjust kepada ketinggian yang kita nak. Ketinggian tripod ni hanyalah paras saya punya perut saya sahaja. Untuk membuat video, kita perlu letak kamera selaras dengan kita punya mata. Oleh yang demikian, kita kena buat sedikit modifikasi ataupun modify supaya ketinggian dia sampai sama level dengan kita punya mata. Saya akan mencantumkan monopod ni ke tripod ni. Okay. Jadi saya akan tanggal kepala ni dulu dan saya akan lekatkan di sini. Untuk lekatkan di sini saya hanya menggunakan selotip saja. Siapa ada cara untuk sambungkan tripod dengan monopod ni, bolehlah kongsikan kepada saya nanti. Bagi saya sekarang ni, saya hanya nampak selotip ni sajalah cara yang terbaik untuk sambungkan tripod dan monopod ni. Sebenarnya ini adalah monopod yang kita selalu gunakan untuk selfie macam ni. Macam tu. Ok, ni hasil dia. Sekarang kita tengok hasil dia. Siapa nak rendah boleh turunkan ke bawah, siapa nak atas lagi boleh naikkan ke atas. Kelebihan monopod ni ataupun selfie stick ni, kita yakin bahawa dia akan ngam ataupun dia akan pegang telefon kita dengan kukuh dan telefon kita tidak akan jatuh. Kelebihan monopod ni juga kita boleh adjust sudut dia, sama ada sudut 90 darjah macam ni, sudut 45 darjah macam ni. Selfie stick ni dia punya pemegang dia bagus. Contohnya seperti kita goyang-goyang macam ni, dia tak akan ubah dia punya darjah dia. Sekarang darjah dia 45 darjah. Kalau kita goyang pun still 45 darjah. Kali ini saya akan kongsikan cara merekod video apabila anda merekod video daripada sudut yang atas. Untuk rekod video daripada atas pula, saya menggunakan phone adjustable holder. Dia ada clip kat sini dan dia ada penyepit phone kat sini. Lepas tu dia punya batang tengah ni kita boleh bengkokkan kiri, kanan, atas dan bawah. Adjustable holder ni kita boleh beli di kedai gadget, Seingat saya itu, kalau mungkin harga dia RM10, tapi harga promotion masa saya beli hari itu mungkin dalam RM6 rasanya lah. Okay, cara guna dia, kita klipkan di rak hiasan yang kita ada, tapi kita kena supportkan klip ni dengan FPG. Sebab bila kita letakkan phone kat sini, dia akan mudah goyang. Jadi untuk mengelakkan daripada dia goyang dan phone kita terjatuh, kita menggunakan FPG.
Sebabkan saya tak ada FPG, saya menggunakan kaedah yang ada, iaitu pemotong rantai sebagai FPG untuk video saya. Ok, ni cara pasang dia. Kita ketatkan. Ok, sekarang kita punya phone holder sudah, klip dia sudah tak goyang. Jadi apabila kita letak phone pun, insyaAllah phone kita takkan jatuh. Kita perlu panjat sedikit dan kita setkan kamera kita di sini. Kita akan set start, pause ataupun stop. Bila kita kena panjat macam ni, kita perlu berhati-hati sebab ada bahaya di atas kepala kita ni. Kalau boleh, cari alternatif yang selamat lah. Ini saya kongsikan bagaimana saya merekod video daripada sudut atas. Mungkin anda ada kreativiti yang tersendiri, anda boleh lakukan. Ok, contoh kita nak start record video, kita tekan play. Ok, nampak kan kamera kita sudah bergoyang. Kita kena tunggu sampai video kita, sampai telefon kita berhenti bergoyang dahulu, barulah kita start melakukan aktiviti masak di bawah. Tip tambahan, kalau boleh elakkan daripada klip adjustable phone ni di atas meja. Sebab apabila kita melakukan aktiviti di atas meja seperti memasak, dia akan membuatkan phone holder kita ni akan tergoyang. Tersentuh sikit pun sudah goyang. Lebih eloknya kita letak di atas rak hiasan tadi. Kalau anda ada almari yang bertiang macam ni, boleh juga klip macam ni. Dan perlu juga disupport dengan FPG. Ok, perkara keempat yang anda perlu tahu ialah mikrofon. Yang pertama ialah kardioid dan yang kedua ialah lavalier. Saya tak gemar sangat menggunakan mikrofon kardioid ni sebab bila kita edit nanti, suara kita akan kedengaran bergaung dan pecah-pecah. Sebab mikrofon ni kita letak dekat kamera dan kamera pula jauh daripada mulut kita. Apabila mikrofon jauh daripada mulut, video kita nanti sound dia menjadi bingit. Seperti yang dah tahu, majoriti pengguna YouTube suka mendengar YouTube menggunakan earphone. Kalau video kita bingit, nanti sakitlah telinga kita punya penonton. Jadi saya lebih suka menggunakan mikrofon jenis lavalier. Sebab utama, mikrofon ni dekat dengan kita punya mulut. Jadi apabila kita cakap, suara kita dengar seketul dan jelas. Maka video kita nanti tak akan bingit. Tetapi mikrofon kardioid ni ada waktunya yang perlu kita gunakan. Contohnya apabila kita membuat video voice over. Video voice over ni kita edit video dahulu dan ditambah suara kita kemudian. Jadi nak beli mic apa yang harga berpatutan? Personally, saya hanya menggunakan wire sahaja. Ia yang murah tetapi sound quality sangat bagus. Kedua-duanya harga lebih kurang RM10 saja dan boleh didapati di Shopee. Perkara yang kelima yang perlu anda tahu ialah video editing app. App yang saya showkan ialah KineMaster. Bagusnya KineMaster ini ialah daripada segi kemampuan dan prestasi dia. Ada banyak video app yang telah saya cuba, tetapi setakat ini KineMaster yang paling puas hati. Apabila kita edit video yang panjang-panjang, phone kita akan menjadi panas dan cepat hang. Jadi phone kita mudah terpadam secara tiba-tiba. Bayangkan kita dah edit berjam-jam, tetapi video yang kita edit tu hilang macam tu je. Tetapi jangan risau, dengan KineMaster ni, walaupun kita belum sempat save, bila kita on balik kita punya phone, video yang telah kita edit tu akan muncul balik. Jadi satu kelebihan KineMaster yang berbayar adalah kita boleh save video kita di dalam resolusi yang sangat tinggi ataupun orang kata HD. Dan satu lagi, KineMaster yang berbayar kita boleh remove watermark. Ada setengah orang mereka tak kisah mengenai watermark, tetapi bagi saya tak suka ada watermark sebab saya suka menggunakan watermark saya sendiri. Ok, berapa harga KineMaster ni? Harga dia kita boleh pilih sama ada kita nak beli untuk tempoh 1 tahun ataupun 1 bulan. Ok, saya beli KineMaster berbayar untuk 1 tahun. Masa saya beli tu pada tahun 2020. Harga dia anggaran kalau tak salah lebih kurang RM60. Macam saya selesa menggunakan KineMaster. Tapi tak semua orang selesa menggunakan KineMaster. Nak cuba, boleh beli yang 1 bulan dahulu. Setakat ini saja video saya kali ini, iaitu bagaimana membuat video menggunakan telefon. Semoga kepada anda yang berhasrat untuk menjadi YouTuber
dengan bajet yang rendah mendapat manfaat daripada perkongsian video saya ini. Kalau anda ada tips-tips yang lain, bolehlah berkongsi kepada saya pula. Okey, sekian. Bye-bye.